Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-59. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-91 Surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu, dan sesungguhnya kami melihat orang yang lemah dalam kalangan kami, dan kalau tidaklah kerana kaum keluargamu, tentulah kami telah melemparmu dengan batu hingga mati, dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-91 Surah Hud dengan menyatakan bahawa kaum Nabi Syuaib AS telah menyindir baginda dengan sindiran yang berbau ancaman. Wahai Syuaib, kami kini tidak mengerti dari apa yang kamu katakan. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu sekarang sebagai seorang yang lemah akal dan fizikal. Oleh itu, janganlah kamu melakukan hal-hal yang menimbulkan amarah kami. Kalaulah bukan kerana keluarga kamu yang jumlahnya kecil, tetapi menganut agama kami, tentulah kami telah merejam kamu dengan melemparkan batu sehingga kamu mati. Kamu bukanlah orang yang kami anggap mulia, hanya kerana keluarga kamu yang kami sukai. Kerana mereka mengikut agama dan pandangan sama seperti kamu. Perkataan nafqahu membawa maksud pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Yakni kami tidak mengerti secara mendalam apa yang kamu katakan. Ucapan kaum Nabi Syuaib ini bermaksud mereka sebenarnya sudah tidak mampu membantah seruan yang disampaikan oleh baginda Nabi atau untuk berhenti seketika bagi memikirkan jawapan kepada seruan baginda. Perkataan rahtu bermaksud kekuatan. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah sekelompok keluarga yang terdiri dari 3 hingga 9 orang ahli keluarga. Menurut Al-Biqai, perkataan aziz diambil daripada perkataan azza, membawa maksud dihormati dan disukai. Perkataan ini dapat juga difahami dengan maksud mulia dan kuat sehingga layak untuk membela diri dan mengalahkan pihak lawan. Kaum Nabi Syuaib memandang baginda dengan pandangan yang hina kerana seruan tauhid yang disampaikan berbeza dengan apa yang diamalkan oleh kaum mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitabnya Tafsir Mubin ketika mentafsirkan ayat ke-91 surah Hud ini dengan menukilkan pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya ialah
Kaum Nabi Syuaib AS itu memandang kaum keluarga baginda lebih penting dan lebih patut dihormati daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling berhak diberi sanjungan dan dihormati. Tafsiran ini menjelaskan bahawa kaum Nabi Syuaib memandang tinggi kepada keluarga baginda dan mereka menganggap keluarga itu lebih layak untuk dihormati. Mereka menganggap keluarga lebih penting daripada seruan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana keluarga baginda mengikut agama kepercayaan kaum tersebut tanpa membantah. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-91 surah Hud, menyatakan bahawa maksud dari ayat ini ialah kaum Nabi Syuaib seolah-olah berkata, kami tidak faham akan perkataanmu yang panjang lebar itu. Tidak masuk akal bagi kami. Kami tidak boleh menerima kalau disuruh untuk menghentikan upacara agama yang kami amalkan turun-temurun daripada nenek moyang kami. Kami pun tidak mengerti mengapa engkau, wahai Syuaib, menganjurkan kami berniaga secara jujur. Mereka berkata sedemikian kerana mereka risau tidak akan mendapat keuntungan sekiranya berniaga secara jujur. Mereka merasakan tidak mampu untuk mempraktikkan kejujuran. Hal itu terlalu sukar kerana hidup mereka adalah perlumbaan mencari rezeki semata-mata. Kaum Nabi Syuaib juga berkata bahawa mereka memandang Nabi Syuaib sebagai seorang yang lemah. Menurut As-Suddi mengatakan kaum tersebut memandang Nabi Syuaib lemah kerana di antara kaum itu hanya diri baginda sahaja yang berpegang pada pendirian sedemikian dengan mentauhidkan akidah kepada Tuhan dan menyeru untuk berlaku jujur. Mereka berkata, kalaulah bukan kerana-Mu, kaum engkau, nescaya sesungguhnya kami telah merejam engkau. Ucapan ini bermaksud mereka tidak menghargai Nabi Syuaib walau sebanyak manapun suruhan yang dibawa oleh baginda. Semua itu mereka anggap tidak berharga kerana pendirian tauhid itu tidak akan mereka terima. Bahkan mereka ingin merejam Nabi Syuaib dengan batu sehingga mati. Pada penghujung ayat ke-91 ini disebutkan, engkau bukanlah seorang yang terhormat pada pandangan kami. Setelah Nabi Syuaib AS membawa risalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak kepada amalan yang baik, mereka tidak lagi memandang baginda dengan pandangan yang mulia seperti sebelum ini. Mereka berubah pendirian terhadap Nabi Syuaib AS kerana menolak apa yang dibawa oleh baginda. Dalam kitab Tafsir Inspirasi, Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria menyebut bahawa sebenarnya nilai-nilai kerohanian itu tidak sukar untuk difahami sekiranya kaum tersebut menggunakan akal kurniaan Tuhan. Namun mereka memilih menolak kebenaran wahyu yang disampaikan dengan mengancam Nabi Syuaib AS. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-91 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-91 surah Hud ini memperlihatkan kisah kaum Nabi Syuaib AS yang menolak seruan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan menggunakan perkataan yang membawa maksud untuk menghina bahawa mereka tidak memandang Nabi Syuaib sebagai seorang yang layak dihormati. Mereka juga mengancam baginda untuk melempar batu dan merejam kerana apa yang dibawa oleh Nabi Syuaib bukan dari ajaran nenek moyang mereka. Nabi Syuaib AS diutuskan kepada ahli Madian untuk menyampaikan dakwah kepada mereka supaya mereka meninggalkan sembahan berhala untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa yang tiada sekutu baginya. Demikian juga baginda berdakwah kepada mereka untuk meninggalkan kezaliman dalam sukatan dan timbangan. Akan tetapi mereka menolak dakwah tersebut dengan beralasan bahawa mereka tidak memahami apa yang disampaikan. Bahkan orang Madian berbalah bahawa apa yang mereka sembah adalah sembahan peninggalan nenek moyang mereka. Ahli Madian tinggal wilayah yang subur, sebuah wilayah yang dekat dengan Teluk Aqabah. Sekarang daerah itu dinamakan dengan Ma'an di selatan Palestin. Mereka adalah orang yang kaya raya kerana daerah tersebut banyak kebun, taman-taman dan banyak pohon dan buah-buahan. Akan tetapi kehidupan mereka jauh dari jalan yang lurus oleh kerana mereka melakukan kerosakan di muka bumi. Ketika Nabi Syuaib AS bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dakwah dan memberi nasihat kepada mereka,
Mereka mengancam untuk mengeluarkan Nabi Syuaib AS dan pengikut baginda dari tempat tersebut dengan hinaan dan cercaan. Mereka berkata, sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu sebagai orang yang lemah di kalangan kami. Tidak ada kekuasaan bagimu untuk melakukan kemudaratan atau mendatangkan manfaat sedikit pun kepada kami. Andaikan kamu tidak mempunyai keluarga dekat, nescaya kami telah membunuhmu dengan lemparan batu-batu sampai kamu terkubur di dalamnya. Sedangkan kamu bukanlah orang yang berwibawa di sisi kami. Kemudian mereka mengancam Nabi Syuaib AS dengan mengeluarkannya secara paksa dari tempat tersebut. Jika kita melihat situasi masyarakat kini, terdapat segelintir masyarakat yang tidak menghargai ulama dan pendakwah dengan menghina dan menolak seruan dakwah mereka. Masyarakat pada masa kini lebih memilih untuk mengikut kepesatan hiburan semasa dengan mengenepikan nasihat dan pesanan yang dibawa oleh orang-orang yang berilmu. Kaum Nabi Syuaib AS bukanlah tidak mengerti apa yang disampaikan oleh baginda, tetapi mereka memilih untuk menolak ajaran Nabi yang diutuskan oleh Allah. Pada zaman kini, ulama adalah golongan yang sepatutnya kita perhalusi dan teliti ucapan, nasihat dan peringatan yang mereka sampaikan. Kerana mereka mendalami Al-Quran dan hadis-hadis peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garis perbezaan antara kebenaran dan kebatilan akan semakin sukar untuk dibezakan sekiranya kita tidak mengikut panduan yang dipesan oleh para alim ulama. Mereka adalah golongan yang berautoriti untuk mengeluarkan hukum dan pandangan mengikut keadaan semasa. Sikap masyarakat yang mudah menolak pendirian yang ditetapkan oleh ulama untuk rujukan masyarakat akan menyebabkan kita menjadi seperti sikap kaum nabi-nabi terdahulu yang tidak menghargai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru nilai dan perhatikanlah dengan kaca mata keimanan terhadap peringatan dan nasihat yang sampai kepada kita agar kita dapat mengingatkan kepada diri kita sendiri tujuan kehidupan ini yang membawa kepada hari pembalasan di akhirat yang abadi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-91 surah Hud ini ialah umat Islam mestilah mendekatkan diri dengan ilmu melalui guru-guru yang mampu membimbing ilmu agama yang benar supaya dapat menilai antara kebenaran dan kebatilan. Akhir zaman menuntut umat Islam berpegang teguh dengan ilmu yang benar. Umat Islam mestilah berusaha mengambil peringatan yang disampaikan untuk melaksanakan seruhan kebaikan dan menjauhi larangan seperti yang telah digariskan dalam syariat Islam. Sikap menolak ajaran Nabi seperti kaum Nabi Syuaib AS dan kaum terdahulu ialah sikap yang tercela kerana menolak peringatan yang Allah utuskan. Umat Islam perlu menjauhi sikap sombong terhadap kebenaran. Mukmin yang sempurna imannya ialah orang bersikap rendah hati ketika datang seruan kebenaran dan keimanan datang untuk membimbing ke jalan yang lurus. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.